Hai, video kali ni akak nak kongsi idea susun atur laci dalam kabinet dapur. So, kepada yang belum subscribe, boleh tekan subscribe dan juga loceng. Terima kasih. So, kita mulakan dengan konsep dapur yang akak guna. So, konsep yang pertama adalah dapur untuk semua orang, bukan untuk akak seorang. So, disebabkan untuk semua orang. Nombor 2 adalah cara susun atur mengambil kira semua orang yang ada dalam rumah, termasuk anak kecil dan juga suami. Jadi, jom kita mulakan. Untuk laci yang paling atas ni, so akak letak sudu, garpu, senduk, sodip, pisau dan segala barang segala peralatan yang kita biasa guna untuk masak dan untuk makan. So yang pertama tu akak letak sudu garpu, yang kedua sudu yang paling kerap guna dan juga senduk, gunting dan sebagainya lah. So ada juga sudu plastik untuk anak bekas sekolah dan sebagainya. So kalau tengok dekat bawah, dekat depan tu ada senduk, sodip dan sebagainya. Kepada siapa yang nak DIY laci macam ni, so akak akan letak link dekat atas card ataupun dekat description box dekat bawah. So boleh check it out lah ya nanti. So dekat belakang pula akak letak pisau, benda-benda yang bahaya dan juga barang yang jarang guna, macam benda yang nak buang sisik ikan dan sebagainya. Untuk susunan yang macam ni, akak rasa anak kecil kita pun payah nak ambil barang-barang yang tajam macam pisau akak letak kat belakang kan. So susunan ni sebenarnya bergantung pada siapa yang ada dalam rumah kita. So yang akak bagi ni hanyalah idea susun atur sahaja. Untuk laci yang kedua, akak gunakan untuk letak rempah ratus. Tak semestinya rempah ratus jugalah, macam barang-barang yang agak selalu guna waktu masak. Contoh garam, kunyit, kiuk peti ayam, kulit kayu manis, bla bla bla. Dan ada juga terselit dekat situ kain lap dapur. So akak guna botol kaca kat sini sebabnya pertama anak akak tu dah boleh handle barang-barang kaca, dan juga yang kedua akak tak nak bazirkan dia. So akak guna je lah sebab anak akak pun tak bahaya sangat kan. So bekas yang petak ni akak beli dekat kedai Eco, sangat bagus, sangat best. Kedap udara lah setakat ni akak pakai. Disebabkan laci ni kita tengok daripada atas kan, so akak kena labelkan di tudung, di penutup bekas-bekas tersebut, sebabnya takkan nak angkat satu-satu baru nak tengok kan. So ini untuk bahagian rempah dan ratus. So dekat belakang rempah ratus tu akak letak kain lap dapur, sebabnya tak ada tempat lagi sekarang akak nak letak. So akak macam cute je letak kat situ kan. So akak letak kat situ. So adalah beberapa perencah yang akak selalu guna dekat rumah. So kelebihan letak macam ni adalah akak akan nampak apa yang dah tak ada, apa yang kena beli dan sebagainya. So kain lap ni hari tu dah tunjuk cara basuh kan. So bila dah kering akak akan lipat sikit, kemudian letak kat sini. So anak akak yang 6 tahun tu pun dah boleh tahu kat mana kain lap dapur. So bila suruh dia ambil, dia memang dah tahulah, dia boleh ambil lah dengan selamat. Disebabkan akak buat kompartmen macam ni, bahagian macam ni, so ada bahagian belakang yang tak diisi. So akak letaklah macam stok-stok nisang orang Terengganu panggil. Ni untuk stok-stok yang kecil, so akak boleh letak kat sini lah. Tapi untuk barang-barang macam kunyit yang lain tu kan, akak letak dekat dalam kabinet ni. So kabinet tu agak payah. Sebelum ni akak letak semua dalam kabinet tu, tapi payah. So bila akak guna drawer ni, laci ni, so agak senang jugalah untuk tengok dah habis ke belum. Kalau dah habis, boleh ambil stok dia dekat sebelah tu. So ini konsep yang akak guna untuk laci rempah ratus yang kedua ni. So untuk laci yang paling bawah sekali, akak letak bekas yang
selalu guna dan juga jarang-jarang guna dan yang akan digunakan. Ada bekas yang akak tak tahu nak guna lagi untuk apa sekarang ni, macam yang ni. Sebab ni bekas kuih raya yang beberapa tahun yang lepas, so akak tak ada idea sekarang nak guna apa. Akak nak guna tapi tak tahu apa benda yang akak nak letak. Bekas tudung kuning ni akak letak barang-barang yang bahan makanan yang macam ayam yang nak letak dalam freezer. So bila akak susun macam ni, akak nampak lah, so satu dah guna. So bila dah semua bekas tu ada, maknanya kena belilah bahan dapur. So ada plastik, ada gelas. Plastik ni bila nak bekal anak yang berkuah, berair dan sebagainya, so akak akan bungkus dalam plastik ni. So maknanya bila suruh anak ambil, dia tahu kat mana tempat nak ambil. So ni ada beberapa barang-barang yang akak rasa kena guna tapi tak guna lagi, dan nanti akak kena tengok berapa lama akak simpan kat situ. Kalau lama simpan, maknanya akak memang tak akan gunalah benda ni. So boleh get rid of lah. Itu pun jarang sangat akak guna. Divider tu akak beli dekat kedai Eco. Sebenarnya boleh je guna bekas lain, tapi akak rasa divider ni lebih memberi ruang yang banyak. Bekas-bekas yang lain tu, contoh macam bekas yang akak guna untuk telur ni, yang ni pun beli dekat kedai Eco. Cantik, muat dalam laci ni. Tapi bagi akak tak berapa sesuai guna bekas yang macam ni. Akak lebih suka guna divider tu. Tapi divider tu juga ada masalahnya lah, sebabnya dia kadang-kadang dia akan lari. So kalau tengok bekas ni, dia ada ruang yang dia tak guna semua ruang lah. Jadi akak macam tak best. Akak lebih prefer yang plastic partition ni. Satu lagi, lapik yang warna oren dekat bawah tu akak beli dekat DIY yang berharga kurang daripada RM2, RM1.90 macam tu kot. Tapi dia tak mencukupi semua ruang lah. Okey, ni saja perkongsian daripada akak. Akak harap semua dapat sesuatu daripada perkongsian ini. So jangan lupa, kepada yang belum subscribe, tolong bolehlah klik subscribe, like, share dan komen. Sekian saja daripada akak. Terima kasih. Assalamualaikum.